Okey, seterusnya tuan-tuan, kita ke chapter 5, iaitu bahagian bunga. Okey, di mana bunga terbagi kepada beberapa bahagian. Beberapa bahagian di sini maksudnya dia punya bahagian yang menentukan dia bunga jantan, dia bunga. Ada bahagian bunga jantan, ada bahagian bunga betina. Okey. Selain daripada itu, tuan-tuan, bunga menghasilkan sexual reproduction, meiosis dan fertilization take place in flower. Okey, untuk itu juga bunga terlibat dalam secara tak langsung menghasilkan baka yang baru. Macam mana ianya berlaku, kita akan lihat nanti. Seterusnya, bunga membantu dalam proses pendebungaan, dalam proses penyuburan dalam tanah dan sebagainya. Itu fungsi antara sebahagian daripada fungsi-fungsi bunga itu tadi, ya tuan-tuan. Okey, variation dalam bunga tadi seperti yang saya kata tadi, ada bahagian bunga jantan dan betina. Okey, komplitnya dalam satu bentuk rupa bunga yang komplit, yang cantik adalah di mana set floral, karakter floral dia tadi lengkap, adanya sepal, petal, stamen dan carpel. Okey, di mana sepal, petal, stamen dan carpel ni tadi adalah bahagian utama dalam bunga tu. Kalau kita potong tu, kita mudah, simple, kita ambil bunga raya. Bunga raya yang kat tengah-tengah tu dia ada satu tube, kemudian ada banyak kuning-kuning dan sebagainya. Maka bila semuanya ada situ dengan kelopak bunga dia yang cantik, 5 kelopak bunga tu, maka kita boleh katakan dia complete flower dengan kehadiran sepal, petal, stamen dan carpel. Okey, manakala yang incomplete flower adalah yang structure dia ada kurang, di mana imperfect flower, unisexual flower. Okey, either dalam arti kata lain, dalam cuma ada statement saja, ataupun bunga tu hanya ada pistil saja. Antara dua tu, tuan-tuan, antara dua tu. Ataupun bunga yang perfect flower, maksudnya semuanya dirangkumkan dalam satu kelopak bunga tu tadi. Okey, itu memang perfect lah, betul. Okey, dalam variation atau variasi bunga ni tadi, tuan-tuan, ada juga beberapa perkara yang perlu kita titik beratkan supaya penghasilan bunga jantan atau bunga betina tidak berlebihan, tidak berkurangan. Di mana dalam industri kita, tuan-tuan, especially dalam industri kelapa sawit, dengan pada ambil contohlah, kita cerita secara ringkas, sekiranya berlaku musim kemarau baru-baru ini di awal tahun, maka kejadian bunga jantan betina tu akan mengalami penjejas. Mungkin bunga jantan banyak, mungkin bunga betina banyak. So fruitlet yang terhasil dalam sistem menjadikan fruitlet tu berbentuk
mengeluarkan spikelet. Spikelet itu bunga pada fruitlet tadi sebelum bunga tu complete dan bertukar kepada biji-biji yang akan menghasilkan tandan. Di situlah kejadian di mana bunga itu tersendiri akan lebih kepada bunga jantan ataupun bunga betina. Okay, male fluorescent or female fluorescent. Tuan-tuan, either tu. Okay, either tu. Okay, sama ada bunga jantan lebih, maksudnya fruitlet dia kecil, ataupun bunga betina berkurangan, langsung tak ada bunga langsung, atau fruitlet tak menjadi. Boleh jadi juga, tuan-tuan, boleh jadi juga. Itu sebabnya banyak estate, banyak company ambil iktibar. Kalau dalam musim panas ni tadi, awal-awal mereka tahan air dan sebagainya, mereka bina, menarik perhatian weaver kumbang untuk datang dengan apa cara sekalipun lah untuk mengalahkan proses pendumungan dalam kebun mereka sendiri. Okey, ini jelas kita tengok berlaku di mana-mana estate company yang melakukan manual pollination dan sebagainya. Okey, so sini tuan-tuan, kalau kita tengok, jangan lupa seeds atau biji seed yang terhasil dalam bunga pun boleh menghasilkan biji. Contoh paling ketara adalah bunga raya. Bunga raya menghasilkan biji. Biji dia kita boleh makan. Kuaci yang kita makan tu pun dipanggil seeds. Seeds ada banyak. Contoh macam bunga raya yang terhasil, so maka komersial dijual di mana-mana tempat. Okay, kalau kita tengok seed complete the process of reproduction initiated in the flower. Okay, seed germination. Seed shall germinate after they have imbibed sufficiently enough water through micropyle. Okay, seeds sekiranya ada material, ada support, yang maksudnya di sini adalah pegangan dia yang kurang, sama ada tanah atau air atau nutrien, maka seed itu tadi yang ditanam ataupun yang terjadi sendiri akan mengalami perubahan ataupun kecacatan pada seed tersebut. Okay, seed tersebut. Makanya tuan-tuan, kalau kita tengok, sepertinya kadang-kadang kalau kita cakap kosong lah, cakap kedai kopi, orang cakap kalau biji loose fruit tak dikutip, lama-kelamaan akan tumbuh VOP. Okay, VOP tadi. So meaning that seed liar yang tak dikutip sebelum ni tumbuh berlaku liar dan menghasilkan pokok kecil. Okay, seed germination. Tapi ingat tuan-tuan, selalunya tumbuh-tumbuhan daripada seed tersebut tidak membawa variety yang baik. Itu kena ingat. Okay, tidak membawa variety yang baik. Okay, seterusnya kalau kita tengok biji tadi, macam mana biji dijaga, dihasil, dipilih, okay, sebelum diternak untuk dijadikan nursery yang besar dan sebagainya, tuan-tuan. Okay, daripada biji maka terhasilnya buah, okay, fruits. Okay,
biji yang baik menghasilkan buah yang baik. Okey, kita pergi ke bahagian fruit. Okey, tadi biji, pergi ke bahagian fruit tadi tuan-tuan. Di mana type of fruit, contoh paling senang daripada seed tadi yang berlaku ada buah. Contohnya penanaman kekacang jenis mukuna, dia akan menghasilkan ada buah di dalam tu, buah kekacang. Okey, kalau kita tengok biji fruit yang dihasilkan, contohnya penanaman kekacang dari kumpulan Mucuna baratata. Okey. Menghasilkan kekacang yang kecil. Secara tak langsung buah kekacang yang kecil. Secara tak langsung hasilnya biji seed yang baru, tuan-tuan, seed yang baru. Okey, tak lupa juga selain daripada itu, melalui proses di awal yang kita sebut, di awal chapter yang kita sebut tadi, di mana proses pembuatan makanan ataupun dalam kata lain fotosintesis. Okey, di mana saya sebutkan awal tadi, di mana daun ada yang tirus, ada yang daun lebar dan sebagainya. Fungsi kaitannya dalam sistem pembuatan makanan, di mana membenarkan sekitaran yang ada di sekeliling pokok pada daun tersebut diserap, menyerapkan cahaya, menyerapkan nutrien, mikronutrien dan sebagainya untuk yang dimasukkan dalam batang stem melalui sistem akar dia tadi, supply ke bahagian batang, dan terhasillah bunga-bunga dan new seed tadi. Memerlukan daun yang baik dan cukup pada pokok itu sendiri sebelum berlakunya proses fotosintesis. Okey, fotosintesis di kata lain, daun begitu penting dalam penghasilan makanan, kerana daun menghasilkan kloropin. Secara tak langsung ianya adalah salah satu jenis ataupun material untuk proses pembuatan makanan itu sendiri. Okey, ini adalah daun, tuan-tuan, daun. Okey, tuan-tuan, di mana daun, adakah daun bertindak hanya pada, ataupun adakah reaksi pokok-pokok, maksudnya tumbuh-tumbuhan itu tadi akan berlaku proses pembuatan makanan, transport makanan dalam batang atau stem di sini, adakah hanya berlaku pada waktu siang sahaja ataupun pada waktu malam? Di sini kita nak lihat, di mana sebenarnya, tuan-tuan, secara ringkas proses berlakunya pembuatan makanan atau fotosintesis pada tumbuh-tumbuhan, ianya berlaku tidak kira pada waktu siang atau malam. Okey, di mana kalau pada waktu siang kebergantungannya pada penyerapan cahaya matahari, manakala pada waktu malam bukan menggunakan cahaya bulan, tidak, disebabkan pada waktu siang tadi daun stem telah berfungsi, telah menjalankan tugas melakukan proses angkut-mengangkut air, sugar atau gula
asid amino yang telah disimpan dalam batang, dalam akar itu sendiri, yang tersimpan di dalam storage ni tadi, dan akan diguna sambung di sebelah waktu malam ni tadi dalam menyambung semula proses fotosintesis. Tuan-tuan. So jangan kata tumbuh-tumbuhan hanya kerana siang dia absorb semua nutrien, malam berlaku sebaliknya. Oh tidak, kan malam pun disebabkan itulah akar batang berfungsi sebagai pusat storage, sebagai pusat angkut makanan dan sebagainya. So kedua-duanya main peranan yang penting. Okey, faktor-faktor yang contribute pada dalam musim pembuatan makanan ni, tuan-tuan, ada beberapa faktor disebabkan suhu, air, leaf index pada daun dia dan sebagainya, tuan-tuan. So itulah adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pembuatan makanan itu sendiri, tuan-tuan. Okey, kita tengok sedikit perbezaan, tuan-tuan, proses fotosintesis dengan respirasi. Okey, rasanya respirasi semua tahu apakah proses respirasi, okey, ataupun fotosintesis, di mana kedua-duanya mempunyai perbezaan. Di mana proses fotosintesis, penghasilan makanan dalam tumbuh-tumbuhan itu memiliki storage, macam saya cakap awal tadi, storage untuk penyimpanan tenaga, penggunaan air, use water, penggunaan karbon dioksida, di mana dia menggunakan karbon dioksida dan meriliskan oksigen untuk penggunaan benda-benda hidup di sekeliling. Kalau dalam proses respirasi pula, respirasi adalah di mana proses menggunakan makanan, mengeluarkan tenaga dan sebagainya, dan menggunakan air dan sebagainya, bertentangan proses fotosintesis dan proses respirasi tadi, tuan-tuan. Seterusnya, tuan-tuan boleh tengok contoh apakah tumbuh-tumbuhan yang mewakili ciri-ciri tumbuhan yang kita sebutkan awal tadi. Okey, untuk itu sekian saja untuk chapter ini, chapter 5.